Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI. Para hadirin yang saya kasih sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama pada program hari ini, Forum Perdana Ehwal Islam yang bertajuk Penyelewengan Akidah di dalam kalangan umat Islam serta langkah pencegahan dan pengukuhannya. Bersama saya Faris Muzaimin selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu marilah kita berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya seorang teruna yang segak bergaya, Saudara Hazim. Ya, saya. Apa kabar saudara? Baik, Tuan Moderator. Ya. Di sebelah kiri saya Saudari Syahira. Apa kabar saudari? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah ya. Baiklah para hadirin sekalian, mari kita meneruskan program kita pada hari ini. Tahukah para hadirin, menurut Kamus Dewan 1998, seleweng bermaksud menyimpang dari arah yang betul. Dalam ini perkataan sesat mempunyai persamaan dengan maksud perkataan seleweng. Oleh itu perbincangan penyelewengan akidah atau ajaran sesat boleh didefinisikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran tersebut jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, Saudara Azim. Ya, saya. Pada Saudara Azim, apakah faktornya terjadi penyelewengan akidah, Saudara? Baik, faktor berlakunya penyelewengan akidah, saya akan cerita dari segi faktor dalaman, iaitu faktor daripada di sekeliling kita, faktor individu. Jadi dalam individu itu, kenapa berlakunya penyelewengan akidah? Kerana kefahaman agama yang sangat cetek dalam diri individu itu. Hal ini akan menyebabkan individu itu mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Dan seterusnya, apa yang kita boleh lihat pada era sekarang ialah ketara, iaitu perselisihan politik. Ia berlaku dalam masyarakat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW. Berlaku kerana pendapat yang berbeza dalam menentukan jawatan Khalifah Islam, kerana sukarnya memilih Khalifah Islam yang betul-betul layak memimpin. Mereka merupakan golongan yang cuba menegakkan kefahaman masing-masing dengan terjemahan Al-Quran sesuai dengan pendapat mereka. Maksudnya, konteks itu sudah lari dari segi Al-Quran dan As-Sunnah dan membawa kepada ajaran yang baru. Dan ajaran yang baru itu tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih daripada ahli panel kita yang pertama. Jadi faktor dalaman sudah kita dapat. Kita balik kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari. Bagaimana pula pada pandangan saudari tentang faktor luaran? Terima kasih kepada moderator. Faktor luaran bagi penyelewengan akidah ini boleh berlaku kerana pertembungan agama dan budaya, iaitu contohnya mu'alaf kadang-kadang terpengaruh dengan kepercayaan dan amalan-amalan mereka sehingga mereka tidak dapat membezakan antara kehendak dan ajaran Islam yang sebenar. Bukan itu sahaja moderator. Dari segi ilmiah pula, pertembungan pemikiran antara masyarakat Islam dengan bukan Islam, contohnya bermula apabila falsafah Yunani meresap masuk dalam pemikiran umat Islam di akhir abad pertama Hijrah. Buku-buku falsafah Yunani yang mengandungi doktrin-doktrin sesat telah diterjemah masuk ke dalam bahasa Arab. Oleh itu terjadinya penyelewengan akidah ini. Ya, terima kasih penerangan daripada saudari kita. Baiklah, selepas penerangan dua ahli panel kita, jadi kita dapat mengetahui apa itu faktor penyelewengan akidah dalam umat Islam.
Jadi sebelum baik kita meneruskan kepada bentuk penyelewengan, Saudara Hazim, Ya, saya. apakah pandangan Saudara Hazim dalam bentuk penyelewengan ini? Ketara dalam masyarakat kini dalam bentuk amalan tradisi yang membawa kepada kesyirikan. Bentuk ini lumrahnya diamalkan oleh orang yang dianggap wali. Kepercayaan kepada dukun-dukun, pawang dan bomoh dalam rawatan tradisional, pemujaan kubur atau pembawa ilmu tertentu sama ada melalui menurun dan sebagainya. Seperti mencampur adukkan akidah Islam dengan akidah Majusi, Nasrani yang melahirkan ajaran berbentuk batniah. Seperti roh perawat bagi membantu pesakit atau masalah menyelesaikan masalah mereka semua. Semua amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan syirik yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam ataupun murtad. Jadi, amalan ini sering diamalkan oleh masyarakat sekarang, terutamanya bagi masyarakat yang berada di kampung dan orang lama, kerana orang terdahulu tidak maju dalam bidang perubatan. Jadi mereka percaya akan bomoh-bomoh kampung yang mempunyai ilmu agama. Tapi secara faktanya benda itu adalah ilmunya kurang dari segi agama. Sekian, berbalik kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Hazim atas penerangan beliau. Okey, bagaimana pula dengan pandangan saudari kita tentang bentuk penyelewengan akidah, saudari? Pada pandangan saya, penyelewengan akidah ini berlaku kerana seperti bentuk ajaran baru, iaitu sesuatu amalan yang diperkenalkan yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan hadis dan tidak pernah dibawa sekali oleh Rasulullah SAW. Keadaan ini menyebabkan mereka menggunakan idea mereka sendiri untuk membuat ajaran mereka dan diikuti oleh ramai-ramai puak yang turut berganding dalam membentuk ajaran baru ini, dan mereka sangat mempercayai dan memuja pemimpin mereka. Selain itu, penyelewengan dalam bentuk tarikat, iaitu cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak lagi terikat kepada syariat Islam dan menganggap guru sebagai suci dan menyucikan dosa. Sebagaimana mereka memuja guru mereka dan sangat mempercayai guru mereka sehingga mereka terlupa tentang bahawa kita mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Biasanya menggunakan nama-nama tarikat yang termasyhur melalui guru-gurunya menggunakan bentuk amalan yang berbeza dengan yang asal. Atau ianya diubah sesuai seperti i'tiqad yang ada pada sebahagian golongan tarekat yang menganggap bahawa sesiapa yang sudah sampai kepada peringkat tertentu dalam amalan atau tarekat yang mereka ikuti, maka dia tidak lagi bergantung kepada syariat Islam, seperti tidak perlu lagi solat, puasa, jihad dan sebagainya kerana mereka mengikuti pemimpinnya iaitu gurunya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, panjang keterangannya ya. So jelaslah. Maka kita sudah dapat tahu bahawa begitulah bentuk-bentuk penyelewengan akidah. Para hadirin sekalian, mungkin para hadirin tertanya-tanya apakah kesan penyelewengan akidah ini terhadap masyarakat. Jadi saya akan beralih kepada panel kita yang pertama, Saudara Hazim. Bagaimanakah apakah kesannya? Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya akan menyatakan kesan kerosakan akidah. Baik, apa yang saya dapat apabila seseorang individu itu sudah rosak akidahnya, ia akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syirik pada zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang itu dan kerosakan akidah ini akan mewujudkan manusia mengangkat atau memperjuangkan syiar-syiar kufur yang memalingkan manusia daripada menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pengabdian dan tempat tuju. Maksudnya, bila seseorang itu menyekutukan Allah, dia tidak akan bersujud kepada Allah. Dia akan memuja benda lain yang dia anggap agung berbanding Allah.
kerusakan akidah juga akan melahirkan masyarakat yang membenci sesuatu dari sistem Islam atau melebihkan sistem yang lain. Maksudnya, apabila sudah rosaknya akidah seseorang itu, dia akan menentang semati-matian apa yang disuruh oleh Allah dan disuruh di dalam Islam itu sendiri. Begitu Tuan Moderator. Itulah. Terima kasih keterangan yang begitu sempurna daripada ahli panel kita yang pertama. Baiklah para hadirin sekalian, faktor sudah, bentuk sudah, kesan pun sudah kita kupaskan sebentar tadi. Maka kita lakukanlah tirai dengan akhir cerahan daripada saudari kita tentang bagaimana langkah untuk kita mencegahnya. Baiklah, balik kepada saudari. Terima kasih Tuan Moderator. Mari saya memperincikan tentang langkah-langkah menangani isu penyelewengan akidah ini. Yang pertama, ibu bapa perlulah mendidik anak sejak kecil dan memberi tunjuk ajar kepada anak tentang ilmu agama dan menggunakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber untuk sebagai rujukan kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga perlulah menghantar anak-anak ke tempat pengajian agama atau dikenali sebagai kafah bagi memantapkan lagi ilmu agama kepada anak-anak mereka. Bukan itu sahaja, berkuasa perlulah mencegah ajaran sesat ini, terutamanya yang berlaku penyelewengan akidah sehingga menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat dan negara kita. Selain itu, saya juga ingin menekankan bahawa anak-anak kini sudah mempunyai akhlak yang tidak baik kerana terpengaruh oleh rakan sebaya. Maka di situ anak-anak kini perlulah dititik beratkan tentang isu pemilihan rakan-rakan sebaya agar akidah anak-anak dapat dididik dengan cara yang betul. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari atas penerangan tersebut. Maka kita sudah di penghujung program pada kali ini. Maka berakhirlah program Forum Perdana Ehwal Islam yang bertajuk penyelewengan akidah dalam umat Islam serta langkah pencegahan dan pengukuhannya. Jadi sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi: tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara mas nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri saya sendiri. Akhiri forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.